Belajar tidak membaca buruk orang. Tidak membaca buruk orang kecuali di mahkamah untuk mendapat keadilan. Ataupun berjumpa kaunselor untuk mendapat panduan. Ini kekuatan yang nak diangkat. Oleh itu sekali lagi, mari kita sama-sama belajar untuk melihat. Semalam kita dah cakap dah, siapa yang nak tahu keburukan dirinya, berjumpalah dia dengan ulama', berjumpalah dia dengan syekh-syekh yang bijak, berjumpalah dengan guru-guru yang berpengalaman, yang mampu membaca air muka, mampu membaca bahasa tubuh, yang mampu membaca penampilan, cara duduk, cara berdiri, cara bercakap, cara melihat, cara mendengar. Semua itu memberi implikasi kepada karakter, memberi implikasi kepada syahsiah kita. Sebab itu sekali lagi, kalau kita kata dapat seorang ulama yang berpengalaman, guru-guru yang baik, guru-guru yang tinggi, banyak ilmunya dan juga banyak pengalamannya, maka dia mampu menghurai siapa kita sebenarnya hanya dengan melihat wajah kita. Dengan melihat cara kita bercakap, dengan melihat cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita sambut orang, cara kita komen orang. Semua ini menggambarkan siapa kita sebenarnya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita kata kalau kita punya sahabat yang bijaksana. Sahabat sejati. Sahabat yang senang untuk menasihat sahabat. Kalau sahabat kita belum mampu nak cakap keburukan kita di depan kita, makna dia belum sahabat. Dia baru kawan je. Okay? Dia baru kawan saja. Carilah sahabat yang membuat kamu dekat dengan Allah. Tinggalkanlah sahabat yang menjauhkan kamu dari Allah. Hari ini kita banyak bersahabat bukan kerana Allah. Kita bersahabat kerana dia orang kaya, dia senang, dia datin, dia puan seri dan segala bendanya. Ataupun dia isteri menteri, dia macam-macam. Artinya dia ada extra. Baru kita kata dia kawan saya. Oh, dia classmate saya. Dia ngaku classmate kalau orang tu jadi somebody. Kalau orang tu nobody, tak tahulah, saya tak kenal lah dia. Jangan main-main. Maka sekali lagi hari ini mencari sahabat yang benar-benar ingin membantu kita juga lebih susah daripada mencari mutiara. Kerana terlalu ramai orang yang sulit untuk dipercayai. Walaupun sahabat. Dah berkawan dari darjah 1 sampai tingkatan 1 sampai dari tahun 1. Tetapi masih belum mampu memberikan keyakinan 100% kepadanya. Sebab itu hari ini ramai sahabat makan sahabat. Kawan makan kawan normal, tapi sahabat makan sahabat ni. Allahu Akbar. Ini masalah besar kita. Kerana apa? Kita tak jumpa sahabat yang benar-benar mahu membuat kita jadi lebih baik. Okey, habis-habis dia kata apa? Kalau kita dapat sahabat yang baik, dia ada niat lain. Sebab itu sekali lagi, kalau bersahabat jangan ada niat lain. Kerana dia orang kaya, kerana dia orang besar, kerana dia anak datuk, kerana dia itu, dia ni. Jangan. Bersahabatlah kerana dia ada serasi dengan kita. Sahabat yang baik, sahabat yang tidak menyembunyikan keburukan kita. Sahabat yang tidak sentap dengan apa yang kita buat, tapi dia berterus terang. Aku nak cakap ni, aku nak cakap ni, aku nak cakap ni. Dan kita pula oleh kerana dia sahabat yang baik, maka kita hormat dia, kita yakin apa yang dicakapkan itu benar. Sebab itu carilah sahabat yang bijak sana dan bijak sini. Artinya orang yang telus lidahnya, tulus hatinya. Kadang-kadang matanya telus, lidah tak telus. Kadang-kadang lidahnya telus, okay? Hati pula tak tulus. Ini masalah besar kita. Maka kekuatan bila kita kata nampak lidahnya baik, hatinya, mulutnya baik, orangnya baik sangat, tapi hatinya bengkak-bengkok pun masalah juga. Maka sebab itu kita kata baiknya hati kita terpapar dalam amali kita, dalam perbuatan kita, dalam pergaulan kita. Sahabat hari ini bukan sahabat yang mampu menceritakan keburukan. Tetapi sahabat yang menceritakan keburukan sudah dianggap sebagai musuh. Sebagai musuh. Ini masalah besar kita. Maka kekuatan yang nak dibangun adalah merasa bahawa sahabat kita hari ini, kalau cakap buruk, dia jadi musuh. Cakap buruk kita jadi musuh. Ini bermakna kita bukan berkawan kerana Allah, tapi berkawan kerana dunia. Kawan kerana pangkat, kerana jawatan dan sebagainya. Okey? Jadi akhlak yang buruk, okey? Akhlak kita yang buruk ini, walaupun pangkatnya besar, jawatannya banyak, gajinya banyak, duitnya banyak, kaya dan sebagainya, tapi kalau akhlaknya buruk, dia seperti seekor ular bisa, seperti ular bisa,
ataupun sekali kala jengking yang sangat berbahaya. Okay, Mi dapat satu WhatsApp, ada orang kegemaran yang menjaga ular tu sampai besar, akhirnya dia 2 hari tak keluar rumah, rupa-rupanya jiran masuk ke dalam rumah, dia dah masuk dalam perut ular yang dijaganya. Ini pun masalah juga, okay. Jadi kita kata kita bukan ular. Atau kata ada istilah ular air. Ular air maknanya bawa cerita orang sampai satu Malaysia. Sebab ular air duduk dalam air, dia ikut arus air, maka dia tak berhenti-berhenti berjalan. Maka dia akan menjadi sebahagian daripada petualang-petualang yang menebarkan fitnah-fitnah, itu kita namakan ular air. Ataupun kita katakan sahabat yang buruk ini, okey. Kalau kita nak bangun balik kekuatan, katalah kita duduk di bawah kerusi, di atas sebuah kerusi. Tiba-tiba sahabat kita bagi tahu di bawah kerusi tu ada ular sawa atau ada lipan yang paling bisa. Apa kita nak buat? Kita marah ke tak marah dengan kawan kita? Kita pun melompat untuk nak larikan diri. Kita tak sempat. Kita nak kata kat kawan, nak marah, nak maki dia ke, nak hamun dia, kata pun nak terima kasih pada dia. Ini contoh-contoh yang dikatakan diberikan oleh Imam Ghazali untuk bagi kita ingat. Okey, kalau andai kata anda sedang duduk di kerusi tapi di bawah kerusi anda ada ular yang sangat bisa ataupun ada kala jengking yang sangat bisa yang nak gigit anda. Anda dibagi tahu oleh kawan. Agak-agak anda nak sempat nak benci kawan ke ataupun nak selamatkan diri dan berterima kasih dengan sahabat. Ini ibarat orang yang ada sahabat. Okey, walaupun kita kata kena gigit sikit, tapi sebenarnya sahabat memberikan kita gambaran yang sangat besar. Tetapi kesakitan dan penderitaan yang dia alami disebabkan memiliki akhlak yang hina, akhlak yang buruk ini, bukan budi pekerti yang rendah ini, okey, pasti akan dirasakan lebih berat, okey, sehingga menusuk ke hulu hati dan lebih wajib ditakuti daripada takut ular dan takut kalajengking tadi. Kalaupun dia patuk ular, maka kita boleh pergi rawat di hospital. Kalaupun digigit kalajengking, kita juga boleh membuat rawatan keracunan dan sebagainya. Tetapi kalau sakitnya hidup dengan akhlak yang buruk, sakit kita menjadi lebih parah lagi sekiranya kita terus menyimpan akhlak yang buruk tadi. Okey? Maka kita katakan, oleh itu sekali lagi gembiralah pada orang yang mengingatkan kita. Kerana orang itu nak menyelamatkan kita, nak membaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan, kalau ular, pasti kita terima kasih dengan dia. Terima kasihlah bagi tahu saya ada ular bisa kat kaki saya, ada kalajengking kat kaki saya. Kalau boleh kita nak anggap macam itu. Setiap orang yang menegur kesalahan kita, menceritakan keburukan kita, kecacatan kita, mesti dianggap syukur, alhamdulillah, ini di antara penyelamat. Okey, ini yang kita nak ubah. Kita pantang orang sebut jahat sikit, pantang orang sebut salah sikit. Oh, panas telinga. Okey? Jadi kalau boleh kita kata kita tidak lagi berniat untuk bermusuh dengan orang yang membetulkan kita, yang melamatkan kita, tapi harusnya mengekalkan tali persahabatan itu kerana dia benar-benar berani menegur kita, membaiki kesalahan kita hingga akhirnya kita jadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Okey? Andai kata kita dah dinyatakan keburukan, okey? Selalunya kita kata bila di pandangan atau teguran-teguran yang berbentuk membaiki kesalahan itu, kita selalu anggap musuh. Kita selalu anggap pergaduhan. Selalu kita anggap benda dengki, hasad dan sebagainya. Bukan kerana dia ikhlas nak bagi tahu keburukan itu untuk kemajuan dan membolehkan kita menjadi lebih baik. Maka sikap ini yang akhirnya rosak akhlak yang baik tadi. Maka kekuatan yang kita nak bangun sekarang, setiap yang memberi kebaikan, yang menegur kesalahan-kesalahan kita, harus dihargai, bukan dimusuhi. Okey? Ataupun disebabkan apa-apa pun. Siapa yang tak mahu dengar nasihat disebabkan keras hati, sombong, keras kepala kata orang. Kita bagi tahu ini tak cantik tapi dia buat juga. Itu menandakan imannya sangat tipis. Okey? Semuanya itu kerana kelemahan keimanan dalam jiwanya.
Orang yang tak suka dia bagi tahu kesalahannya ialah orang yang lemah iman di jiwanya. Okey? Oleh itu selalulah kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan keburukan atau aib diri dan diberi kekuatan agar dapat mengubah, okey, agar dapat mengubatinya dan diberi pertolongan. Setiap pertolongan harus diucapkan terima kasih, dan orang yang mengingatkan kita itu adalah kurniaan dan keutamaan dari Allah. Allah pilih orang lain tegur. Allah pilih orang lain bagi tahu kita, sebab tidak semua kita tahu semua tentang diri kita. Oleh itu sekali lagi, mari kita belajar bahawa setiap sahabat yang memberitahu kita tentang kesalahan adalah sahabat yang paling baik. Mudah-mudahan kita terus kekal merasakan, menghargai, menyayangi sahabat kita itu dalam bentuk yang seikhlas-ikhlasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Okey? Kita dapat tahu, kalau kata dia nasihat, kalau nak tahu baik, tanya sahabat, nak tahu jahat, tanyalah musuh. Ini dua ungkapan yang sudah biasa kita ungkapkan ataupun yang sudah dibekalkan oleh ulama sebelum ini. Okey? Kita nak kata apa? Kalau nak tahu sebaik, tanya sahabat. Kalau nak tahu buruk, tanyalah musuh. Maka ada ketiganya. Okay? Seorang itu mengambil manfaat daripada wujudnya keaiban di jiwa dari mulut musuh-musuhnya. Okay? Ada musuh itu untung dan dia menganalisa, mengkritik kita. Mengkritik kita untuk menyedarkan kita bahawa kita ada menyimpan keburukan-keburukan. Bila kita ada menyimpan keburukan-keburukan, musuh akan bagi tahu, jual, lelong semua keburukan-keburukan itu. Okey? Maka sebab itu sekali lagi, kecerdasan musuh membaca keburukan kita itu merupakan satu hadiah dari Allah untuk kita menyemak diri. Jangan sampai sombong, tak peduli apa orang kata. Okey? Dan jangan membenci. Jangan membenci. Okey? Orang yang dapat memperlihatkan keburukan-keburukan yang ada pada kita. Okay? Kerana itu bukan tindakan yang baik, bukan tindakan yang benar. Okay? Sebab itu kita katakan orang yang bijak akan mengambil semua komen-komen yang disampaikan oleh musuh. Untuk apa? Untuk membantu dirinya berubah. Okay, komen-komen dari musuh itu merupakan hadiah dari kita kepada kita untuk mencerminkan siapa diri kita sebenarnya di kacamata orang lain. Jangan merasa syok sendiri, senang sendiri, baik sendiri, hebat sendiri. Okay, tanya juga apa musuh kata. Sebab itu kita kata musuh kita sebenarnya adalah hati, nafsu. Maka kalau itu dapat diangkat, maka kita akan mampu. Yang marah-marah tu nafsu. Okay? Maka kita kata musuh memburukkan kita untuk kita sedar. Bukan untuk merendahkan, untuk memalukan dan sebagainya. Itu strategi musuh. Tapi kita mengambil strategi musuh bahawa musuh menyatakan yang paling benar. Musuh menyatakan yang paling buruk. Okey, sebab musuh bertalamat nak jatuhkan kita, kan? Okey. Tapi yang menjadi lumrah kepada kita apa? Kita selalu buruk sangka dengan musuh. Musuh tu kononnya kritik kita, kotorkan kita, burukkan nama kita supaya kita kalah. Okay? Itu masalah kita. Kononnya kalau musuh tu buat macam tu kerana ada kedengkian di hatinya. Tak, bukan semua. Okay? Bukan semua. Okay? Sebab itu kita katakan orang yang bijaksana mampu menganalisa komen-komen yang dibuat oleh musuh yang mana benar, mana tidak benar. Okey, mana yang benar-benar ada, mana yang direka-reka. Jadi tak payah lenting-lenting untuk marah orang. Okey? Kemudian orang yang berakal masih mengambil keuntungan daripada musuh. Apa keuntungannya? Sebab keburukan dirinya pasti sudah tersebar di kalangan musuh-musuhnya. Maknanya ramai orang tahu buruk kita. Okey? Malahan seorang yang suka menggunakan akal fikiran yang sihat pasti dapat berterima kasih kepada musuh sebab dapat memperlihatkan keburukan yang tak pernah diucapkan oleh sahabat karibnya. Sahabat karib ni tidak pernah komen keburukannya, tapi musuh akan komen. Jadi sekali lagi,
kita tidak menggalakkan permusuhan. Tapi hati-hatilah, bila ada orang memusuhi kita, pasti dia akan keluar komen-komen yang tidak cantik. Itulah kita. Maka kita terima seadanya apa yang dibagi tahu oleh musuh, kerana itu adalah maklumat-maklumat yang kadang-kadang sangat tepat. Kadang-kadang sangat benar, kadang-kadang ada bukti dan sebagainya. Okey. Maka sekali lagi, untuk mengetahui keburukan kita, komen-komen dari musuh sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Oleh itu kita tidak boleh membenci musuh-musuhnya, ataupun kita kata kita melawan musuh, mengalahkan musuh bukan kerana apa yang dia komen tentang kita, tapi kerana kita nak menegakkan kalimah-kalimah Allah. Maka kita berperang. Okay, jangan kata Nabi tu perang. Tak, perang saja-saja. Tak. Kerana semuanya, okay, musuh kata apa-apa itu menjadi sebahagian daripada senjata. Untuk kita melawan balik, untuk kita taat kepada Allah, untuk kita balik melawan musuh-musuh, supaya kita tak benci sesama manusia, tapi Allah lah yang akan bagi balasannya. Bukan kita yang bagi balasan. Okay? Yang keempat, untuk tahu tentang keburukan dirinya, seorang itu mesti banyak bergaul dengan masyarakat. Bergaul dengan orang ramai. Kerana lagi ramai orang berkati kita, lagi banyak keburukan kita terserlah. Okey, sebab itu kita katakan seorang itu perlu suka bergaul dengan masyarakat. Bergaul dulu baru orang kenal kita. Apa saja yang dilihat sebagai keburukan di kalangan ummah, baiklah dijadikan sebagai bahan pengajaran terhadap dirinya. Kalau orang kata benda buruk apa pun tentang dirinya, maka anggaplah itu adalah sebagai pelajaran. Bukan sebagai satu penghinaan. Bukan satu yang memalukan. Okey? Sebab itu dipesan oleh ulama bahawa seorang mukmin itu adalah cermin diri kepada mukmin-mukmin yang lain. Artinya setiap kita ini mencerminkan akidah. Okey, kalau kita buat kelakuan yang melanggar akidah, bermakna di situ kita dah nampak bahawa keburukan-keburukan kita terserlah ketika kita berada dalam masyarakat. Sebab itu bila masuk menjadi pemimpin masyarakat, menggerakkan masyarakat, aktif dalam masyarakat, maka tolong yakinkan diri bahawa apa yang kita buat itu benar. Apa yang kita buat itu sesuai dengan kehendak akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey? Apa sebab dikatakan seorang mukmin itu cermin kepada mukmin yang lain? Kerana dia kena cermin diri dia dulu. Kena tengok keburukan dia dulu. Baru dia boleh melihat kepada keburukan-keburukan orang lain. Okey? Bila kata-kata setiap mukmin itu adalah cermin kepada mukmin-mukmin yang lain, bermakna kita berkongsi kekuatan. Okay, kalau kita nak jadi baik, orang keliling kita juga mesti baik. Kalau kita nak anak kita baik, dia mesti berkawan dengan anak jiran yang baik. Kalau anak jiran tak baik, kita tak boleh benarkan dia berkawan, contohnya. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan bahawa, okay, bahawa pergaulan itu, pergaulan yang luas, lagi luas pergaulan, lagi banyak kita mendapat maklumat tentang diri kita. Lagi banyak orang ni komen itu, orang komen ni kata Lumi buat sembang petang ni je tak tahu ada komen yang menarik ke tak menarik. Okey? Sebab itu kita kata jangan takut dengan apa yang orang kata. Nah, ni ulama kata. Jangan takut apa yang orang kata tentang tentang diri anda. Okey? Kerana keburukan yang disebut itu hanya sepanjang lidahnya sahaja. Sepanjang lidahnya sahaja. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kalau kita nak jadi ahli masyarakat, nak membangun masyarakat, yang pertama pandai mengurus lidah, pandai mengurus telinga. Kerana dua modal ini membantu untuk sama ada kebaikan ataupun keburukan. Okey? Dengan cara bercampur dengan masyarakat juga, kita akan lebih mudah mengetahui tentang diri kita. Kerana orang yang melihat diri kita itu lebih ramai. Okey, lebih ramai. Okey, maknanya kita kata orang itu menilai kita dari aib-aib yang kita lakukan itu dengan cara yang lebih luas. Okey, sebab kita terbuka.
Okay. Dia juga menginsafi tabiat manusia itu hampir sama saja dalam perkara suka dan mengikut hawa nafsu. Okay. Kalau ditanya wanita berapa orang tak suka shopping, susah nak angkat tangan tu. Kebanyaknya kaki shopping. Apa sebab kaki shopping? Kerana dia menjadikan nafsu sebagai tuannya. Dia mentaati kehendak nafsu lebih besar daripada kehendak hati. Okey, sebab itu macam sekali lagi, orang yang suka menjamu hawa nafsunya, okey, dia pastinya tidak terlepas daripada sifat-sifat yang buruk tadi. Bahkan mungkin dia sendiri merupakan sumber daripada perbuatan buruk dan lebih hebat dari orang lain, atau setidak-tidaknya sedikit sebanyak memiliki sifat-sifat merasa lebih itu di dalam jiwa. Okey. Itu yang keempat, maknanya dalam pergaulan kita juga dijadikan ibadah. Setiap yang berpersatuan adalah ibadah, maka tolong jaga aktiviti-aktiviti persatuan itu supaya tidak bercanggah dengan mahunya Allah. Okey? Mahunya Allah. Okey? Maka dengan perasaan seperti itu, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk meneliti dan kemudiannya membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang berupa keburukan dari orang lain itu. Artinya orang yang beriman, orang yang baik, apa saja komen yang disampaikan kepadanya diterima dan dicuba. Diamalikan. Jangan hanya dengar telinga kiri pergi telinga kanan. Okey? Maka kekuatan daripada pengaruh jiwa tadi kita katakan, kita untuk lebih selamat kita harus banyak berdamping dengan guru-guru, berdamping dengan ustaz-ustaz, berdamping dengan ulama-ulama, berdamping dengan orang yang baik-baik, terkenal baiknya, supaya kita dapat selamat daripada keburukan-keburukan yang disebabkan oleh pergaulan-pergaulan dalam masyarakat. Sebab itu kalau kita tak yakin bahawa masyarakat itu bersih, maka kita bawa anak kita bergaul dengannya, maka akan jangkitlah seperti habuk besi. Kalau kita katakan tempat itu dah baik, maka kita katakan anak kita dapat renjisan air wangi. Kerana penjual air wangi pasti dapat wanginya. Penjual bakar besi pasti dapat hitam besinya. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi, memiliki perasaan apa yang nak dimiliki, merupakan maknanya sikap suka diberi panduan, suka ditegur, suka dikomen. Okey. Maka perasaan seperti ini, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk meneliti dan kemudian membersihkan dirinya dari sifat-sifat. Sifat-sifat yang kata-kata berupa keburukan-keburukan dari orang lain. Okey. Cara ini sudah cukup sebagai pengajaran kepada setiap manusia. Andai kata manusia meninggalkan segala kebencian terhadap orang lain, tentulah mereka tidak memerlukan pendidik dan pengasuh. Bermakna sekali lagi kita kata kita tak boleh pandai sendiri. Mesti ada yang ajar, mesti ada yang membantu. Okey, sebab itu kita kata kemungkinan tipu daya dari seseorang memang tidak dapat yang tidak mendapat guru yang baik sebagai pendidik dan penasihat dalam perkara agama. Bagi mereka, pendidikan dari pengalaman sudah mencukupi. Ada yang kata, ikut pengalamannya tahu dah, kita guru berpengalaman, jangan main-main. Kadang-kadang guru berpengalaman, tapi pengalaman setahun, dia ulang 10 tahun. Dia ngaku dia dah ada 10 tahun pengalaman, pada pengalamannya baru setahun. Sebab itu sebab itu kita kena rapat dengan mak, dengan anak-anak guru, dengan guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita, supaya kita dapat gambaran yang lebih tepat. Okey. Bagi mereka, pendidikan dari pengalaman sudah mencukupi. Bila kita bergaul dengan masyarakat, kita dapat banyak pengalaman. Pengalaman berunding, pengalaman kerjasama, pengalaman baik, pengalaman tolong-menolong, pengalaman macam-macam pengalaman lagi. Okey. Bagi mereka, itu adalah pendidikan paling yang sudah mencukupi. Tetapi seorang yang mengalami, katalah seorang yang mengenali seorang doktor contohnya,
Okey, alangkah baiknya kalau dia mendekat terus-menerus sebab dengan demikian dia terlepas dari penyakit dengan pertolongan doktor tadi. Maknanya kita kata, kita kalau ada sahabat, ada kawan, tolong kekalkan hubungan. Okey, kalau kita kata kawan dengan jururawat, maka maknanya kita mampu untuk dirawat di hospital. Tapi kalau kita dapat berjumpa dengan doktor, artinya pertolongannya lebih cepat dan lebih jelas. Sebab itu kita nak bangun kekuatan. Kekuatan pertama kita kata, alangkah baiknya kalau kita bersahabat secara terus-menerus, kita mentaati Allah secara terus-menerus, kita mampu untuk merasakan nikmat-nikmat dari Allah, menjaga sahabat kita, dan kekuatan-kekuatan yang kita kata berjumpa ulama, kemudian kita kata jumpa guru-guru, melihat balik ke dalam diri, penampilan-penampilan kita, maka semua ini merupakan tipu daya dari seseorang yang memang tidak mendapat guru sebagai pendidik dan menasihatinya dalam perkara keagamaan. Maknanya kalau sudah diasuh juga tidak mau betul, tidak juga menunjukkan perubahan untuk menjadi lebih baik, bermakna anak ini sudah sangat-sangat jauh dari Allah. Ini yang kita takut. Sebab itu orang yang tidak mampu menahan apa yang dikomenkan bermakna imannya lemah. Orang yang kuat itulah orang yang tidak kisah dengan komen-komen, terutamanya komen-komen yang tidak membantu jadi baik. Sebab itu jangan semua dilayan kerana kita akan kehilangan banyak waktu. Maka sekali lagi kita kata dengan bergaul dengan masyarakat, kita belajar banyak benda yang lebih beramai orangnya, lebih besar kesnya dan sebagainya. Supaya kita katakan apa, dari pengalaman-pengalaman itu, seorang itu katalah, jangan sampai orang sakit takut doktor. Jangan sampai orang sakit takut doktor. Kerana kalau dia takut doktor, dia tak jumpa doktor dan dia tak dapat ubat. Maka lebih katalah kalau sakitnya. Tapi kalau dengan Allah, bergaduh dengan Allah, jauh lebih sakit daripada bergaduh dengan manusia. Oleh itu sekali lagi dalam masyarakat, jangan kita jadi bunga gaduh. Jangan kita jadi bunga perbalahan. Belajar untuk berunding, belajar untuk mengurus emosi, belajar untuk mengurus lidah, belajar untuk mendengar yang baik-baik saja. Kerana kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang baik ini harus digabung paling sikit empat kaedah yang kita gunakan tadi. Pertama, kaedah jumpa ulama. Kedua, kaedah jumpa sahabat yang baik. Ketiga, kaedah apa tadi? Kaedah kita kata belajar dari musuh. Dan yang keempat, kita kata perlu bergaul dengan masyarakat ataupun dari segi sosial, kerana kematangan minda kita juga datangnya hasil dari pergaulan. Sama ada kita ambil pergaulan yang disyari'ikan ataupun pergaulan-pergaulan yang tidak melanggar tata tusila. Oleh sebab itu, jangan ambil mudah apa yang Allah bagi pada kita. Jangan susah hati sangat apa yang Allah tarik dari kita. Kerana ini mahunya Allah. Ini kehendaknya Allah. Oleh itu, mari kita sama-sama menyemak diri supaya kita mampu untuk bertaubat. Paling sikit 2 siang dan 2 malam. Itu paling sikit, kalau boleh istiqamah setiap hari. Kerana kita buat dosa setiap hari. Maka kita hendak kalau boleh bulan Ramadan kita disambut dalam keadaan lebih selesa. Untuk merasakan bulan Ramadan berada. Sebab itu kita kata dekat dengan orang-orang yang baik akan membantu kita membaiki diri, membantu kita untuk mengubah diri. Kerana tidak ada siapa-siapa yang boleh mengubah kita kecuali kita memilih untuk berubah dengan bantuannya Allah.